Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga siri yang ke-20 di bawah tajuk sembahyang, yakni perbincangan tentang salat. Perbincangan pertama yang kita nak belajar pada kali ini iaitulah waktu salat. Letak tajuk dianya waktu salat. Bilakah waktu salat yang kita nak salat ni, bila? Salat ataupun sembahyang iaitulah beberapa perkataan. Tulis kat tepi tu takrif sembahyang ataupun definisi sembahyang. Takrif salat. Apa dia takrif salat? Mudah ya dia. Iaitulah beberapa perkataan aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu takrif salat. Salat ni beberapa perkataan dan perbuatan, mula dengan takbir, dia panggil takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Itu takrif, tutup sekat tu. Dan sembahyang fardu 5 kali sehari semalam. Zuhur. Jadi ada orang duk bahas, kalau kita nak bilang salat ni bermula daripada zuhur ke bermula daripada subuh. Jadi macam-macam pandangan ulama. Mula daripada mana pun, yang penting 5 hari 1 kali tu mesti cukup. Ada yang kata daripada zuhur. Sebabnya dalam Quran kata aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Yang pertama zuhur. Permulaan waktunya gelincir matahari. Apa makna gelincir matahari? Matahari duduk tengah langit. Tengah langit, kemudian dia condong ke barat. Itu makna gelincir. Jangan kamu faham matahari gelincir ni seperti orang gelincir tu. Kalau orang gelincir, rebah, patah kaki. Matahari gelincir bukan rebah, dia condong ke barat. Nak pergi ke arah kiblat. Itu dah condong sikit. Ada bayang dah. Pada waktu itu dikira gelincir matahari. Dan penghabisannya, jadilah bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya. Bayang dia sama dengan bayang. Jadi kalau kita ambil kayu besar ni, kita letak sini kayu, bayang dia sama dengan kayu. Lain daripada bayang rambang. Bayang waktu tengah hari itu sikit, lebih sikit lah. Jadi kalau kita ukur ini, kita letak kayu ni sama, itu dia panggil sudah tamatlah waktu zuhur. Dan ia menjadi permulaan bagi waktu asar. Kena ingatlah ni, skema nak ukur waktu salat ni. Kalau kita berjalan kan tak ada jam, tak boleh nak dengar radio, tak boleh apa, dia masuk dalam tengah padang. Macam mana? Tanda matahari. Jadi bila tamat waktu zuhur dengan asar ni satu waktu. Tamat zuhur, automatik asar mari. Dan berkekalan waktu asar hingga lenyap matahari, hingga tenggelam matahari. Habis matahari tenggelam, tamatlah waktu asar. Waktu asar ni ada 2 waktu, tanda situ. Satu dia panggil waktu, nantilah kita tengok dalam hadis nanti. Dalam hadis yang kita belajar nanti ada huraiannya. Satu dia panggil waktu ikhtiar. Waktu asar ikhtiari, iaitulah setakat bayang kita 2 kali. Itu habis waktu asar ikhtiari. Jadi matahari dah mula nak kuning, tamatlah waktu asar. Pilihan, ikhtiari makna pilihan. Jadi kalau kita nak tangguh lagi, kenapa tak salat asar lagi? Lambat lagi nak maghrib. Tak. Waktu sampai ke maghrib itu dipanggil waktu daruri. Seperti orang tertidur. Dia tidur lepas zuhur, sedar-sedar maghrib pukul 7, dia sedar pada pukul 6.45. Lagi 15 minit nak maghrib. Itu boleh dia salat lagi kerana dipanggil waktu daruri, orang baru sedar. Ataupun orang duduk di hospital, dia pengsan. Buat pembedahan, bius. Dia sedar dah nak habis waktu. Itu dipanggil waktu daruri, dan dia masih boleh salat asar, masih dikira dalam waktu tidak qada. Tapi kalau nak tangguh, kenapa tak salat asar lagi? Saja nak pergi pasar petang dulu, pasar malam. Nak beli dulu. Nanti aku baliklah lepas dekat nak maghrib lah. Nabi SAW sebut dalam hadis,
orang yang menangguhkan salat ini sampai nak habis waktu asar baru dia salat asar, nak masuk maghrib, Nabi mengatakan tilka salatul munafiq. Itu salat orang munafikin, menangguh-nangguh ke waktu asar. Ini ramai masyarakat kita ni salah faham. Keluar pejabat dah pukul 5 lebih, berhenti pula pasar malam, beli lagi makanan-makanan, sampai rumah betul-betul dekat maghrib. Itu dia panggil salat munafikin, menangguhkan salat sampai begitu. Waktu pilihan yang kita boleh tangguhnya hanya setakat mana? Setakat waktu ikhtiari, setakat 2 kali bayang, ataupun dia panggil matahari dah mula nak kuning, habislah sekat tu. Kena berhenti salat dulu. Kalau orang pejabat berhenti semaya dia pejabat dulu, barulah balik. Orang berhenti dulu salat. Mungkin jam tengah jalan, mungkin nak berhenti minum air, jangan duk tangguh-tangguh semaya asar. Jadi asar ni ada 2 waktu. Dia panggil satu waktu ikhtiari, satu lagi waktu daruri. Sama juga dengan Isya nanti. Apabila lenyap matahari dan bermulalah pada waktu maghrib. Dia waktu asar, bila jatuh matahari masuklah waktu maghrib. Dan berkekalan ia hingga hilang syafaq. Syafaq ni cahaya merah di tepi langit. Kita tengok di kaki langit nampak merah tu, itu dia panggil syafaq. Cahaya merah tu. Jadi maghrib dengan Isya satu waktu saja. Satu waktu je. Habis maghrib masuk Isya. Kecuali pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan waktu maghrib pendek. Waktu maghrib ni setakat azan, ambil wudu, pakai pakaian, salat 5 rakaat. Ada ke maghrib 5 rakaat? Dah campur 2. Maghrib 3 atau salat sunat 2. Itu dipanggil 5 rakaat. Lepas pada tu habislah waktu maghrib. Tengok fiqh mazhab Syafi'i ketat dalam masalah ni. Jadi kita tak belajar betul-betul. Jadi kita ambillah pandangan yang majoriti, waktu maghrib satu je. Habis dia, bila habis maghrib masuk Isya. Dan ia permulaan waktu Isya dan berkekalan ia hingga naik fajar shadiq. Naik fajar shadiq dan maksud waktu subuh. Ini dipanggil waktu daruri. Bagi orang yang pensan, orang yang sakit, orang yang haid, baru suci, tengah malam dia boleh lagi salat Isya dalam waktunya. Tapi bagi orang yang ikhtiari nak menangguh ke salat Isya, tak boleh lebih daripada setengah malam saja. Jadi kalau kita malam pukul apa? Malam pukul 7. Subuh pukul 6. 7 hingga 6 jadi 11 jam. 11 jam bagi 2 berapa? 5 jam setengah. Tengoklah 7, 8, 9, 10, 11, 12, pukul 12 setengah tamatlah waktu ikhtiari. Siapa dia menangguhkan lagi? Nanti dulu aku nak pergi dengar ceramah dulu. Nak pergi makan dulu. Lepas ni aku semaya pukul 2. Lambat lagi nak sebelah. Itu dia panggil sudah keluar daripada waktu pilihan. Dia telah masuk dalam waktu daruri dan orang ini dikira cuai dalam salat. Kena ingat waktu Isya ada 2 waktu. Waktu subuh nanti panjanglah waktu dia, satu waktu dia aja. Dia tak sambung dengan orang. Dan bila habis fajar shadiq, masuk fajar shadiq, maka ia permulaan waktu subuh. Subuh ini berkekalan ia hingga naik matahari. Subuh satu waktu je. Sampai naik matahari. Dia panggil syuruk. Tengok dalam takwim, dalam kalender tu, dia tulis syuruk. Di mana syuruk tu naik matahari. Bila syuruk, keluar syuruk ini, habislah waktu subuh. Kerana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain lagi, apa dia kata di sini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammani Jibrilun indal baiti marrataini. Fa shalla bi az-zuhra hina zalat asy-syamsu wa kana al-fai'u qadra asy-shirak. Wa shalla bi al-'asra hina kana dhilluhu mislahu. Wa shalla bi al-maghrib hina aftara as-sa'imu. Wa shalla bi al-'isha hina ghaba ash-shafaqu. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك
wal waqtu ma baina hazainil waqtaini. Tanda hadis ini riwayat oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Artinya, jadi imam. Jibril datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Mi'raj. Jibril datang menjadi imam kepadaku. Jibril mari jadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Baitullah, dekat dengan Baitullah 2 kali. Maka ia sembahyang dengan aku pada waktu zuhur ketika gelincir matahari dan adalah bayang-bayang sekadar tali sepatu. Jadi bayangnya sekadar tali kasut. Jadi sama tali. Jadi hari pertama tengok. Dan dia salat asar pada ketika bayang-bayang suatu seumpamanya. Semaya asar, bayang benda tu sekali lagi ganda. Dan salat maghrib pada ketika masuk waktu berbuka orang puasa, yakni jatuh matahari. Dan salat isya pada ketika lenyap cahaya merah di langit. Dan salat subuh pada ketika haram makan dan minuman bagi orang berpuasa. Tengok. Itu hari yang pertama. Maka tatkala adalah besoknya, esok hari yang kedua, Jibril datang pula melakukan salat zuhur pada ketika adalah bayangnya itu seumpamanya. Tengok. Hari pertama, malaikat Jibril salat zuhur di mana? Ketika gelincir matahari. Hari yang kedua dia salat zuhur ketika bayang jadi seumpamanya. Akhir waktu zuhur. Artinya selesai ia daripada sembahyang zuhur pada ketika itu, seperti mulai ia akan sembahyang asar pada hari yang pertama pada ketika itu. Jadi sembahyang ujung waktu. Dan dia sembahyang asar pada ketika adalah bayang itu 2 umpamanya. Tengok. Jibril sembahyang asar pada hari yang kedua, dia tak sembahyang dekat maghrib, dia sembahyang 2 kali bayang. Di sinilah istinbat mengatakan bahawa waktu asar ikhtiari sakat tu je, bukan sampai tunggu habis maghrib, habis masuk maghrib. Dan salat maghrib pada ketika berbuka puasa. Sembahyang maghrib dia sembahyang 1 waktu. Dan sembahyang isya pada hari yang kedua sehingga 1/3 malam. Ini menunjukkan bahawa 1/3 malam tu masih dalam waktu lagi. Para ulama dalam riwayat lain kata setengah malam je. Habislah waktu isya ikhtiari. Jadi siapa dia menangguhkan lepas pada tu, bermakna orang ni telah cuai. Jangan duk main-main. Setengah orang ni, lambat lagi habis waktu isya. Kita beli sampai tutup kedai dulu. Habis tutup kedai pergi makan pula. Balik rumah sudah pukul 2 pagi. Tak, ini dipanggil cuai. Dan salat subuh ketika sudah terang ia, isfar. Maknanya sudah cerah dah matahari. Jadi hari yang kedua, Jibril salat subuh pada waktu terang. Dan kata Jibril alaihissalam, inilah waktu nabi-nabi yang dahulu daripada engkau. Dan waktu salat itu benda iaitulah di antara 2 waktu ini. Waktu salat ni waktu ni lah. Waktu aku sembahyang hari pertama dengan hari yang kedua. Tengok. Jibril sembahyang hari pertama, zuhur, asar. Jadi berbeza. Asar hari yang kedua dia sembahyang mana? Dia sembahyang waktu 2 kali ganda. Jadi maghrib sama. Isya dipanggil tengah malam. Ini menunjukkan tak boleh kita tangguh-tangguhkan lebih daripada waktu yang diperuntukkan ini. Siapa dia tangguh, orang ini dikira cuai. Tamatlah tanda kita hadis ini. Hadis yang sahih yang telah diriwayat oleh beberapa orang ahli hadis. Kita berpindah pula pada tajuk lain pula. Dia kata waktu al-karahah. Apa makna waktu karahah? Waktu yang dilarang daripada melakukan salat. Tanda sini. Waktu larangan daripada salat. Warak secara mana pun, jangan duduk salat pada waktu ni. Dan makruh tahrim. Apa dia makruh tahrim? Larangan yang bersifat haram. Sembahyang pada ketika rambang. Mana rambang? Pada waktu matahari di tengah langit. Anggaran dia lebih kurang dalam 10 minit ataupun 15 minit lagi nak zuhur. Manakala zuhur 1:30, 1:15 tu tak boleh dah kita salat sunat. Kena berhenti salat. Kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tak apa. Pada hari Jumaat dibenarkan.
Boleh kita semaya sunat terus. Tak payah berhenti. Tak kata tengok, dah 15 minit nak azan ni kena berhentilah sebab waktu larang di sini. Jadi kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tidak dilarang. Tanda situ. Yang pertama, waktu tengah hari sebelum zuhur tu. Yang kedua, kemudian daripada salat subuh hingga naik matahari sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Lepas semaya subuh, kita tak boleh lagi semaya sunat sehingga naik matahari. Yang dalam kitab kita tu, dalam kalender kita tu, terbit matahari. Tu tak boleh tu. Jangan duduk solat lah pada waktu itu. Ini kita tidak, kita balik pula, pergi solat pada waktu itu. Itu tak boleh. Yang qada 7 hasta ni lawan mana? Dianggarkan lebih kurang dalam 10 minit lah. Lepas dah naik matahari, kita tengok dalam kalender, terbit matahari, tambah 10 minit lagi, bolehlah sembahyang sunat. Yang ketiga, selepas daripada salat asar sehingga lenyap matahari, sehingga matahari terbenam. Melainkan kerana sebab yang tiada terkemudian. Apa dia sebab yang tiada kemudian ni? Iaitulah sebab yang tak boleh ditangguhkan. Seperti sembahyang yang luput. Mana orang ni terlepas salat, dia nak qada masa tu boleh. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu' asy-syamsu bazighatan. Hina tatlu' asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Satu. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghruba. Artinya 3 masa, 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ia akan kami, Rasulullah larang kami daripada melakukan salat. Dan juga melarang kami daripada mengebumikan mayat pada ketika itu. Tak boleh salat dan tak boleh tanam jenazah. Yang pertama, tanda yang pertama, ketika terbit matahari sehingga dia ternaik, betul-betul naik. Matahari terbit sehingga dia naik sungguh. Lebih kurang anggarannya dalam 10 minit. Yang kedua, pada ketika berdiri unta, pada ketika bersangatan panas. Iaitulah dekat nak waktu zuhur, lebih kurang dalam 15 minit atau 10 minit nak zuhur. Itu dia panggil waktu langit, matahari di tengah langit, waktu tu waktu panas. Ada riwayat mengatakan tusajjaru fiha al-nar. Pada waktu itu api neraka dimasukkan kayu api dia tengah panas. Yang hingga gelincir matahari. Ketika matahari tengah-tengah langit sehingga dia gelincir. Yang ketiga, pada ketika cenderung ia kerana lenyap. Ketika matahari betul-betul nak jatuh sehingga dia jatuh. Jadi ada di sini berapa sini? 3. Mana 2 lagi? Dia kata di tempat tak boleh solat itu 5 tempat. Iaitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Hadis yang pertama riwayat Muslim. Hadis yang kedua ni riwayat Bukhari. Dalam hadis Nabi kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Hadis Bukhari tanda itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Artinya tidak boleh melakukan salat
sunat, kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari. Dan tidak boleh sembahyang kemudian daripada salat asar sehingga terbenam matahari. Hadis ini menceritakan, meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelaslah kepada kita 5 waktu tanda. Waktu yang pertama selepas salat subuh sehingga naik matahari. 1. Ketika naik matahari itu tak boleh lagi sehingga betul-betul matahari naik. Jadi kenapa Nabi tak kata lepas maya subuh sampai matahari betul-betul naik? Kenapa diasingkan di situ? Jadi ulama mengatakan larangan yang pertama ini ringan sikit. Tapi bila matahari betul-betul naik, itu larangan itu keras. Kenapa keras larangan di situ? Karena syaitan sedang sujud pada matahari. Jadi kita tak nak sujud sekali dengan syaitan. Syaitan dia sujud ketika matahari naik. Jadi tunggu sekejap. Jangan jadi syaitan. Itu waktu yang pertama. Kemudian daripada lepas maya asar sehingga matahari jatuh. Jadi dalam hadis yang pertama tadi, ketika betul-betul matahari nak jatuh. Hina, dalam hadis kata apa? Hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub. Ketika betul-betul matahari nak jatuh, itu larangan yang kelima. Apa beza? Kenapa lepas asar larang ke? Ini tak. Lepas asar sampai ini satu step. Daripada matahari nak jatuh sungguh sampai jatuh tu, itu tahap yang kedua, haramnya lebih berat lagi daripada yang pertama. Sebab apa? Sebab pada waktu itu syaitan duk tunggu situ. Syaitan duk tunggu siapa? Tunggu matahari jatuh. Syaitan dia sujud 2 kali. Sujud matahari naik, sujud matahari jatuh. Jadi kita nak jadi syaitan, sujudlah ketika tu. Tangguhkan salat, lambatkan sembahyang subuh. Lambatkan sembahyang asar. Dah matahari nak jatuh dah, baru sujud. Amu sekali dengan syaitan, jawab dia. Melainkan dia ada kecuali, dia kata di sini, kecuali di tanah haram Mekah. Dalam kitab kita kata boleh kita lakukan salat sunat waktu di Mekah, tidak ada waktu larangan di Mekah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im menceritakan Nabi kita bersabda, "Ya bani Abd Manaf, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Artinya, wahai anak cucu Abdul Manaf, jangan kamu tegah seseorang yang ingin melakukan tawaf di Baitullahil Haram ini dan melakukan salat padanya di mana-mana waktu yang mereka hendak, sama ada malam atau siang. Hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lainnya. Kata At-Tirmizi hadis hasan lagi sahih. Jadi hadis ini tanda itu hadis ini sahih. Jadi dalam kitab ni kata kecuali solat di Mekah. Di Mekah tak ada waktu larangan. Ingat, di mana? Tanah haram Mekah saja. Madinah tak. Siapa dia pergi Madinah? Ramai juga orang kita ni keliru. Dia kata ni tanah haram juga Madinah ni. Betul, Madinah tanah haram, tapi tarah dia tak sama dengan Mekah. Di Madinah haram seperti di tempat lain juga. Di Mekah setara mana haram? Kita tengok. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, para ulama telah berbeza pandangan tentang salat asar, semaya sunat lepas asar dan salat semaya lepas subuh di Mekah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tak ada waktu larang di Mekah. La ba'sa bis salah wa tawaf. Tidak ada waktu larangan di Mekah. Mana dalilnya? Dia berdalilkan kepada hadis ya bani Abdi Manaf. Jadi hadis ni. Jadi kata di ulama lain pula, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tak. Lepas maya asar, lepas maya subuh, tidak boleh melakukan salat sunat. Di Mekah pun tak boleh sunat juga. Mana dalilnya?
Dalilnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu melakukan tawaf lepas maya subuh. Sudah dia tawaf lepas maya subuh, dia lepas tawaf dia tak salat sunat. Dia keluar daripada Mekah, keluar daripada masjid, pergi rehat di satu tempat nama dia Zitwa. Zitwa ni ada telaga kat situ. Dia pergi rehat situ. Tak jauh. Kalau tuan-tuan pergi hari ni, dia tulis nama Jarwal. Jalan nak pergi ke Tan'im tu, dekat tu ada nama dia Bi'rutwa. Siapa dia nak tahu tempat ni, tengok dalam buku Abu Anas tu. Nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku tu kita cerita, Nabi tidur kat situ, dan Sayyidina Umar pula tidur di situ, berehat di situ. Fasalla ba'da ma tala'atis syamsu. Bila naik matahari, barulah Sayyidina Umar melakukan salat. Jadi dalil di sini mengatakan bahawa Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan salat. Ada lagi hadis yang mengatakan tak boleh sembahyang sunat lepas subuh dan lepas asar illa di Makkah, kecuali di Mekah. Hadis ni telah diriwayat oleh daripada Abu Zar, riwayat Imam Ahmad, tapi sanadnya dhaif. Hadisnya lemah. Jadi walaupun hadis dia lemah, oleh kerana hadis yang pertama tadi, hadis Bani Abdul Manaf tadi sahih, maka ulama mazhab Syafi'i mengembarkan hadis ni dengan hadis ni, maka dia kata tak ada, boleh solat sunat di Mekah. Kitanya, kata Abu Anas afallahu anhu, kepada muslimin yang muslimat yang pergi ke Mekah, sebaik-baiknya jangan melakukan salat sunat selepas subuh dan selepas asar. Habis nak buat apa? Buat benda lain banyak lagi kan. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir lepas asar, kita boleh ni. Ini anak duk perhati tengok, kenapa dua waktu ni dilarang? Lepas subuh dengan lepas asar. Nabi tak bagi kita salat sunat. Kenapa? Bukankah di sana ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu petang? Ada ke tak ada? Ada. Kita duk baca hari-hari hari ni. Kita duk baca pagi, baca petang. Buku yang kita kecil yang anak tulis tu, anak kumpulkan hadis, itu jelas. Jadi, lepas waktu subuh, kamu jangan sembahyang sunat. Buat apa? Baca zikir waktu pagi. Lepas asar, jangan sembahyang sunat. Buat apa? Zikir petang. Ini dia panggil pelbagaikan ibadat. Pelbagaikan ibadat. Supaya kita tidak jemu. Jadi, waktu ini tak boleh salat. Kita salat. Kecuali salat bersebab. Apa dia salat bersebab? Macam orang melakukan tawaf. Lepas tawaf, dia ada sembahyang sunat tawaf. Jadi, maka dia boleh sembahyang sunat tawaf. Orang masuk dalam masjid, Nabi SAW bersabda, kalau kamu masuk dalam masjid, jangan kamu duduk sehingga kamu melakukan sunat 2 rakaat. Maka kita boleh lakukan solat sunat, jangan duduk. Jadi waktu lepas asar, boleh kita masuk masjid, kita sunat. Larang, betul larang. Bertembur 2. Hak ni kata waktu ni tak boleh solat sunat. Satu hadis lagi kata, masuk masjid jangan duduk. Macam mana nak buat? Hak ni jangan solat, hak ni jangan duduk. Maka para ulama mengumpulkan 2 hadis ni mengatakan bahawa salat sunat yang ada sebab. Kita mari masjid, kita keluar masjid, duduk dalam masjid, keluar pergi ambil wudu. Bila ambil wudu ada sebab atau sebab? Ada sebab baru berwudu. Boleh kita sembahyang sunat wudu. Nak masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh. Hari ni pula ada pula ni. Setengah-setengah ni, mari mana tak tahulah, semangat doa ni atas dunia ni, pakat pergi sembahyang hajat lepas sembahyang asar. Itu tak boleh. Sembahyang hajat sebab apa? Sebab huru-hara. Huru-hara sekarang ke huru-hara hajat 2 hari lepas lagi. Huru-hara di Syria, boleh dah. Apa tak sembahyang hajat semalam, nak tunggu lepas sembahyang asar. Itu dia panggil satu pahaman yang tidak betul. Duduk ajar orang supaya sembahyang hajat lepas asar. Jadi jangan buat. Jadi bersebab je boleh. Sembahyang tahiyatul masjid bersebab. Sembahyang lepas wudu bersebab. Gerhana matahari bersebab. Itu dipanggil salat-salat yang bersebab. Bolehlah kita lakukan selepas dalam waktu yang dilarang. Lepas subuh ke, lepas sembahyang asar ke, boleh buat. Jelas itu kan? Jadi yang lain-lain itu tak bolehlah kita buat kerana dia termasuk dalam waktu yang dilarang. Waktu Nabi kita larang. Termasuk juga dalam hadis tadi dia kata wa yanhana an naqbura fihinna mautana.
Nabi larang juga 3 waktu ni jangan tanam kebomikan mayat. Dekat nak zuhur, ketika naik matahari, dekat nak zuhur, ketika matahari nak terbenam. Jadi kalau mayat ni nak sampai, tunggu lah. Lepas asar tunggu. Tunggu apa? Tunggu anak. Tunggu orang tu. Tunggu orang ni. Tak ada sebab. Sampai dekat nak maghrib, baru nak salat. Tunggu selepas maghrib, baru pergi ke bumi. Kecuali mayat ni baru sampai. Itu lain lah. Mayat baru sampai, betul-betul dekat nak maghrib. Jadi kalau tunggu lagi mungkin dah lama sangat. Bolehlah kita kuburkan waktu itu. Tapi kalau nak tunggu sengaja nak kuburkan pada waktu itu, jangan buat kerja. Nabi kita larang ni, 3 waktu dilarang daripada mengebumikan mayat, dilarang daripada melakukan salat. Jelas tak kita? Alhamdulillah kita boleh jelas. Habislah kita perbincangan kita yang pertama, waktu salat. Tahu dah waktu. Perbincangan yang kedua, iaitulah waktu yang dilarang daripada lakukan salat. Perbincangan yang ketiga, hukum azan dan iqamah. Ini belajar betul-betul ni. Siapa nak jadi Bilal, kena belajar. Sunat bang. Orang panggil bang, orang panggil azan. Kita guna azan lah. Azan lebih tepat. Mengikut apa ni? Hadis apa ni? Azan jadi sebut ni. Azan. Hukum azan. Azan sunat. Dan iqamah juga sunat sebelum salat fardu. Ingat. Azan ini boleh kita buat belum salat fardu ya boleh. Waktu-waktu lain tak ada azan dah. Jangan pula panggil orang ramai-ramai ni nak solat apa-apa azan. Jangan. Ini satu benda yang tidak dibuat dalam perundangan Islam. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Abu Qilabah daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, umira Bilalun an yashfa'al azana syaf'an wa an yutiral iqamah illa al iqamah. Apa dia kata ni? Belajar betul-betul. Malam ni kita nak suruh pelajar-pelajar kita ni belajar azan dan iqamah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal radhiyallahu anhu supaya yashfa'al azan. Syafa'atkan, genapkan kalimah azan. Apa dia genapkan? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dipanggil syafa'ah. 2, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu genap. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? Dia panggil lafaz azan itu, sifat azan itu notnya di situ. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia panggil syafa' azan. Wa yutiral iqamah. Iqamah sekali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Tapi iqamah 1 ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illal iqamah. Kecuali lafaz iqamah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. 2 kali tu. Tanda. Illal iqamah. Melainkan lafaz qad qamatis salah. Kita kena ulang 2 kali. Ulang 2 kali di situ. Jadi belajar azan ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Kemudian kata di Imam An-Nawawi rahimahullah, satu lagi yang kita kena ingat, at-tarji'. Apa makna tarji'? Kita kena kata dulu. Kena kata dulu sebelum daripada kita asyhadu an la ilaha illallah tu. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, barulah kita kuat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia panggil at-tarji', mana ulang balik. Kena belajarlah. Dan at-taswib. Apa makna taswib? Taswib ni ketika kita sembahyang azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu dia panggil taswib. Jadi lafaz ni kena belajar.
Jadi dalam azan, kita tengok azan ada berapa kalimah sini. Kaifiah azan yang telah diriwayatkan oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayat oleh Abu Mahzurah. Tulis. Hadis azan diriwayat oleh Abu Mahzurah. Jadi kita kata Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kemudian dia ada tarjih situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, barulah kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan cepatlah. Belajar dia panggil. Tarjih situ. Kemudian barulah kita pergi teruslah sampai ke akhir salat. Akhir azan. Adapun iqamah dia panggil yutir. Apa makna yutir? Kena sekali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Lepas tu dia tambahlah. Qad qamatis salah, kena 2 kali. Sebab Nabi kata illal iqamah. Kecuali lafaz iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jadi kita buat 2 kali. Jadi ini lafaz. Habislah kita berpindah tengok hikmah sikitlah. Apa dia hikmah? Apa sebabnya ifradul iqamah wa tasniyatul azan? Tanda. Apa sebab azan diulang 2 kali? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi iqamah sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kerana azan li'i'lamil ghaibin. Azan nak panggil orang jauh. Kena kuat suara. Fayukarrir, maka diulang kalimah azan itu supaya lebih kuat daripada jauhnya. Wal iqamatu lil hadirin. Kita iqamah ni nak panggil orang dah ada di sini. Dah ada di masjid dah. Jadi munasabahlah dengan suara yang tidak begitu keras. Ulangan pun tak banyak kali. Ini hikmah dia. Wa innama, tetapi diulangi lafaz iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, li'annahu maqsudul iqamah. Ini tujuan iqamahnya untuk apa? Untuk nak beritahu kita nak bangun salat. Wallahu alam. Baiklah. Tengok dia kata apa di sini. Dan sunat. Selesai dah azan kita, hukum azan kita selesai tadi. Dan sunat pula. Sunat siapa? Sunat menjawab. Bagi orang yang mendengar azan, dia kena jawab. Jawab apa? Seperti perkataan orang yang azan itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Iza sami'tumun nida." Dalam riwayat lain kata, "Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulul muazzin." Artinya, apabila kamu dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita kena ikut. Kita kena kata juga Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kamu kata seperti apa yang dikata oleh muazzin. Kita kata tak kata? Tak kata ramainya. Muazzin azan masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, kita duk buat galik-galik lagi. Buat tak buat? Buat. Orang tua pun sama, orang muda pun sama, hak nak mati hari ni pun sama, hak tak nak mati pun sama. Lupa kepada azan. Ingat ni. Tengok, ambillah tawaran istimewa ni. Nabi kata apa ni? Apabila kamu dengar orang azan, hendaklah kamu ikut dia berkata. Hadis ni diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ni, hadis muazzin Bukhari Muslim, kecuali pada hayy alataini. Apa dia hayy alataini tu? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
Kita kena jawab dengan apa? Tengok baca betul-betul. La haula wala quwwata illa billah. Kata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Sebab apa kita kena kata macam ni? Kena belajarlah juga. Kita kena kata, kenapa kita kena kata macam ni? Sebabnya makna la haula wala quwwata illa billah tu, arti dia cukup cantik. Apa arti dia? Orang ni tak mampu nak pergi. Mampu tak mampu? Tak mampu kita nak pergi, kecuali dengan pertolongan Allah. Kata dia ulama, dia kata la haula wala quwwata ni ada 5 wajah. Kita boleh baca 5 wajah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwatan. La haulun wala quwwatun. La haula wala quwwatun. Kena belajar ni. 5 cara baca la haula wala quwwata illa billah. Tapi kita tak nak baca lah. Kita nak syarah, nak syarah dia. Nak syarah cerita ni. Jadi, apa makna la haula wala quwwata illa billah? Artinya la harakata wala istita'ata illa masyiatillah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan aku nak menyahu seruan azan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Betul ke tidak? Betul. Hari ini berapa ramai orang dengar azan? Azan masjid kita ni, saya yakin dan percaya, semua kampung kiri kanan masjid kita ni dengar berlaku azan. Tapi yang mari berapa orang? Sama ada dia jawab azan di rumah dia, muazzin azan di sini, hayya 'alas salah, mari sembahyang sini. Dia rumah dia, hayya 'alas salah, mari sembahyang rumah aku. Dia tak mari. Dia salah jawab azan. Ataupun dia tak jawab terus. Dia jadi macam lembu kenyang. Tahu lembu kenyang? Lembu kenyang ni kalau dia tidur atas jalan raya, kita pecek hong, dia tak bangun. Mu nak lari lalu kot lari, aku nak tidur sini. Sama juga dengan orang tak mari masjid dengan azan ini, telinga dia tuli. Sama dengan lembu kenyang, tak mari masjid. Berat ke tak berat? Berat penyakit ni. Patut tak nak cerita dah, waktu pergi ke China dulu. Orang Cina dia azan tak ada mikrofon. Tapi dalam masjid penuh. Cina tahu orang Melayu ni lingkar pekak, dia atas mari mikrofon hak paling canggih sini. 3 kilometer dengar, mari masjid tak juga. Tak jadi apa. Jadi kata di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, bila kata sampai di hayy alataini, sampai di hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kena kata apa? Kena kata la haula wala quwwata illa billah. Tengok, tanda kat situ. Nabi kita bersabda ni, bila kamu dengar azan dalam Muslim, kamu dengar muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kamu berkata juga. Anda situ. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita berkata juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kata. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin kata Allahu akbar, kita kata Allahu akbar, la ilaha illallah. Bila selesai la ilaha illallah, qala, orang ni jawab juga, la ilaha illallah. Nabi kata apa? Min qalbihi, dia kata la ilaha illallah daripada lubuk hati dia. Bukan bila-bila sambil-sambil duk buah, duk gorak, kalau la ilaha illallah tak apa-apa. La. Kita kata min qalbihi, daripada lubuk hati dia. Mu jawab azan, betul-betul kata la ilaha illallah min qalbihi, dakhalal jannah. Nabi kata orang ni masuk syurga. Besar ke tidak pahala? Besar. Lepas jawab la ilaha illallah, kita kena selawat dulu. Kita selawat tak selawat lama ni? Tak selawat. Ini tertinggal satu benda. Ingat ni. Lepas jawab la ilaha illallah, kata Nabi, summa sallu alayya, naklah kamu selawat ke atas aku. Kita selawat ke tak? Selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kamu minta kepada Allah Ta'ala kuasa syafaat. Kita pun doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Apa jadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa dia minta doa ni lepas dia jawab azan, dia selawat, dia minta doa ni untuk aku, halat lahu syafa'ah. Orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Nak tak nak kita syafaat? Mestilah kita nak. Jadi kalau nak, kena baca. Siapa dia tak baca, bermakna orang tu tak nak. Anda duk perhati, yang baca betul-betul ni siapa dia? Dua aja yang baca sungguh. Siapa dia baca? Radio dengan TV. Ni kalau dia azan dia baca, tapi dia tak pergi juga. Jadi siapa dia jawab azan di rumah dia tak pergi masjid, orang ni setara dengan radio, setara dengan TV buruk kat rumah. Boleh ingat dah? Kita mikir, aku ni nak jadi TV buruk ke nak jadi orang? Jadi azan ini, tanda kat situlah. Kita tambah sikit perbincangan biar lengkap. Azan ini sunat bagi orang laki-laki saja. Orang perempuan tidak disunatkan azan. Tapi kalau dia nak azan juga, dia azan secara perlahan-lahan sama-sama dia. Jangan angkat suara. Syarat dianya, mesti orang Islam. Yang kedua, berakal. Tak apa, kanak-kanak pun tak ada masalah. Kalau kanak-kanak dia memajis, nak jadi muazzin, biar dia jadi muazzin. Kita latih dia lagi. Jadi syarat dia mestilah masuk waktu baru boleh azan. Azan dengan iqamat dengan bahasa Arab. Benda-benda yang sunat bagi orang azan, iaitulah dia ada wudu, mutatahhiran, dia berwudu. Jadi kalau dia mari tengok masuk waktu, tak ada orang nak azan, dia azan, tak ada wudu, sah azan dia. Lepas tu bagi ambil wudu, boleh. Tapi iqamat tak? Iqamat dia kena ada wudu. Sebab apa? Lepas iqamat anak semaya, takkanlah lepas iqamat, tunggu kejap saya nak ambil wudu pula. Cerita lain ni jadi. Yang keseterusnya, azan berdiri. Dia berdiri, jangan duduk relax atas kerusi azan tak. Kena bangun berdiri. Dia kena masukkan telinga ni, tak jari tak di telinga. Wa an yudira, pusing kanan pusing kiri. Ketika dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tengok kanan tengok kiri. Orang tanya, dulu memanglah nak suruh dengar alik ni. Sekarang ni mikrofon ni tengok lana tengok atas bawah pun tak apa. Boleh tak boleh kita buat? Kita kekalkanlah sunnah itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, kekalkanlah. Tak usah main falsafah banyak sangat. Jadi dia panjangkan azan, kemudian iqamatnya ringkas. Ada beberapa perkara lagi yang perlu kita tengok. Syarah dia tentang hikmah-hikmah ni tak sempat dah kita. Baiklah. Kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan kitab hadis Muslim ini, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi ni cerdik dia, rahimahullah. Dia kata apa? Ada juga riwayat lain dalam Muslim, bila kita dengar azan, kita kata, dengar muazzin kata, tawah ni, dengar. Dalam kitab Perisai Muslim ada. Bila muazzin kata, asyhadu an la ilaha illallah, kita berjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dina. Ingat tak? Kata di celah tu. Dalam hadis ni, hadis yang sahih, siapa dia kata macam tu, ghufira lahu zambuh, diampunkan dosa-dosa dia. Diampunkan dosa-dosa dia. Baik. Ada lagi perkara yang perlu kita kena ingat. Sunat bagi orang yang dengar azan, dia jawab terus. Jangan kumpul semua. Aku nak jawab nanti habis semua baru nak kumpul. Tak. Jawab terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ikut terus. Bila sampai kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab wa asyhadu an wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dina. Ini jarang kita buat ni. Bila lepas pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba. Ikut sekali. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dina. Ini hadis dalam Muslim.
Nabi kata siapa dia baca ni, diampunkan dosanya. Jadi kata Imam Nawawi, sunat, tanda sunat menjawab azan ini dengan perkataan seperti muazzin kata. Start daripada Allah Akbar sampai ke akhir, setiap orang yang mendengarnya, sama ada dia berwudu, sama ada dia tak ada wudu, sama ada dia berjunub, sama ada dia haid dan lainnya, boleh dia kata. Kecuali orang-orang yang dilarang. Siapa dia orang dilarang? Orang yang duduk dalam tandas. Jangan duduk dalam tandas ni, tengah duduk proses ni, bunyi orang azan, jawab juga dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan pergi tepuk kepala, mu apa warak tak tu pasal ni. Jangan main dalam tu. Ataupun orang yang sedang berjimak dengan isteri dia, jawab juga azan. Stop dulu, baru jawab. Au nahwihi ma, atau seumpamanya. Ini larangan. Hak lain, Imam Nawawi kata, semua. Orang ada wudu, tak ada wudu, berjunub, orang haid, semua boleh jawab azan. Kecuali orang-orang saat ni. Di antara lain, jawab azan ni untuk salat fardu. Kalau dia dengar azan, dia tengah baca. Dengar. Kita dengar orang azan, kita tengah baca Quran. Atau tengah bertasbih. Qata'a, kenalah dia break daripada baca Quran, berhenti dulu, jawab azan, lepas tu sudah doa, baru sambung balik. Ini jangan duk campur. Yang seterusnya, wa yutabi'u fil iqamati kal azan. Ini banyak soalan orang tanya ni. Iqamah ni nak jawab ke tak jawab? Jawabnya iqamah kena jawab. Kita iqamah kena jawab juga iqamah pun. Mana dalilnya? Imam Nawawi kata, wa yutabi'uhu fil iqamati kal azan. Ketika iqamah, kita kena jawab juga seperti azan. Kecuali lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Pada waktu itu dia jawab dengan apa? Aqamahallah wa adamaha. Jadi paling pilihan di sini aqamahallah wa adamaha. Sebab apa? Ambil mana ni aqamahallah wa adamaha ni? Ambil daripada ada hadis yang diriwayatkan bahawa daripada Abu Umamah. Daripada Abu Umamah ataupun sebahagian daripada ulama sahabat Nabi, ketika Bilal iqamah, Bilal kata qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Diriwayatkan Nabi jawab aqamahallahu wa adamaha. Cuma masalahnya hadis ini dhaif. Kata di Al-Munziri, fi isnadihi rajulun majhur wa Syahr bin Hausyab takallama fihi ghairu wahidin wa wasaqahu al-Imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in. Jadi kerana itulah para ulama kata tak payah kita tukar aqamah Allah wa adamaha, kita kekalkan dengan lafaz qad qamatis salah. Jadi kerana hadis ini dhaif. Jadi kalau orang kata saya nak baca juga hadis ni dhaif dalam fadhil amal, itu kita tak usah duk bahas panjanglah. Biar dia baca daripada dia tak baca. Yang seterusnya, wa idza sawwabal muazzin. Kalau muazzin azan subuh, dia kata apa? As-salatu khairum minan naum. Kita nak jawab apa? Jadi, kalau tengok lafaz hadis tadi, kita kena kata as-salatu khairum minan naum juga. As-salatu khairum minan naum. Tapi dalam kitab Imam Nawawi, dia kata kita jawab sadaqta wa barirta. Bukan bagi atas, bagi bawah. Sadaqta wa barirta. Perbahasan ini panjang, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, dan dalam syarah Mughnil Muhtaj dia letak baris di bawah bi kasrir ra. Sadaqta wa barirta. Letak baris betul-betul. Sadaqta wa barirta. Orang kata sadaqta wa barirta, betul baris. Sadaqta wa barirta, tengok dalam kitab dia, kitab siapa? Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan barir ra bagi bawah. Jadi kesimpulannya dalam bacaan kita ni, panjanglah kita cerita tentang perkara-perkara yang baik ini. Jadi apa kita nak kata? Sebaik-baiknya kita jawablah azan sebagaimana yang kita belajar, dan iqamah dijawab seperti azan. Jadi kalau iqamah jangan duduk cakap lagi lah. Terus je. Cuma orang duduk bincang, nak bangun bila?
nanti setengah orang qad qamati solah baru dia bangun. Dia duduk cokoh, dia tak bangun-bangun. Taib. Kalau dia duduk tu di dalam sah dah tak apa. Kalau dia duduk di akhir masjid, nak tunggu qad qamati solah baru nak mari, orang duduk betul saf. Mana kamu nak dapat sah depan? Rugi tak rugi? Rugi. Jadi marilah. Bila dengar orang nak sepatutnya lepas azan tu mari duduk depan lah, tak payah duduk tunggu-tunggu dah. Mari duduk sah awal, berebut di sini. Barulah kita rasa kita tu betul. Itulah di antara secebis perbincangan yang ringkas tentang waktu salat dan hukum azan dan iqamah. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita yang akan datang di dalam bab syarat-syarat wajib sembahyang dan syarat-syarat sah sembahyang. Syarat wajib dan syarat sah. Dua-dua ni benda yang penting. Karena salat ni satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.